Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada petang ini, selepas waktu asar, kita akan sambut tahun baru Hijrah, iaitu awal Muharram 1443 Hijrah. Okey. Jadi seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu, seperti setiap tahun, kita akan mengenangkan peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey. Setiap tahun kita akan membicarakan tentang peristiwa hijrah ni pada tahun baru hijrah. Okey. Jadi kerana apa setiap tahun kita kena mengenangkan peristiwa hijrah ini? Apa kesannya kepada kita? Okey. Kerana sesungguhnya Allah SWT sengaja menyebabkan peristiwa hijrah ini berlaku adalah untuk memberi kita pelbagai pengajaran. Terdapat banyak pengajaran atau ibrah yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini. Dan boleh kita aplikasikan pengajaran ini atau ibrah ini sehingga ke hari kiamat. Peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam sirah Nabi Muhammad SAW dan sirah-sirah Nabi lain, semuanya kita boleh aplikasikan menjadi pengajaran atau ibrah kepada kita dan seluruh umat manusia, boleh diguna pakai sehingga ke hari kiamat. Okey. Terdapat banyak kesusahan dan pengorbanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW semasa peristiwa hijrah ini, yang tujuannya adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita. Pengajaran-pengajaran ini adalah sebagai petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad SAW sehingga hari kiamat. Ini adalah semuanya adalah petunjuk kepada kita. Okay. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad tidak senang-senang dia berhijrah dengan macam-macam pertolongan Allah SWT dan malaikat. Okay. Sedangkan kalau Nabi Muhammad tu nak malaikat terbangkan dia daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah, boleh senang-senang saja minta tolong malaikat terbangkan dia. Tapi Allah tidak nak perkara itu berlaku. Okey? Sebab kalau mudah-mudah je, dia tidak akan memberikan kita pengajaran apa yang Nabi Muhammad SAW lalui itu. Okey? Contohnya pada ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad menaiki haiwan yang bernama buraq. Dalam sekelip mata boleh sampai ke Palestin, dalam sekelip mata boleh sampai ke langit, naik ke atas langit. Okey, tapi dalam peristiwa hijrah ni Nabi Muhammad tidak pula menaiki buraq, malah berjalan kaki di tengah panas. Okey, semuanya adalah untuk memberi pengajaran kepada kita tentang pengorbanan, kesusahan, tentang ketabahan, kekuatan mental dan fizikal Nabi Muhammad SAW ketika melalui peristiwa hijrah ini. Okey, mari kita tengok apa maksud hijrah. Okey, dalam buku teks tahun 4 dan 5 ada belajar tentang hijrah. Okey, hijrah berarti perpindahan daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain, atau daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Okey. Antara faktor Nabi Muhammad berhijrah ni antaranya ialah Allah SWT yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Okey. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Okey. Seterusnya, mari kita lihat kenapa. Okey, kenapa Madinah? Kenapa? Apa itu Madinah? Mari kita lihat, mari kita dengar tentang bandar Madinah ni, tentang satu tempat yang nama Madinah ni. Okey, Madinah ni asalnya nama dia ialah Yathrib. Asal nama dia ialah Yathrib. Okey, bumi Yathrib ni subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Berniagalah. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad belum lagi menyebarkan agama Islam ke Yathrib, ke Madinah, maka penduduk sana
semuanya menyembah berhala. Tidak satu pun orang yang menyembah Allah SWT. Okey. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Okay. Antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qunaiqa dan Bani Quraizah. Okey. Ada banyak kaum, banyak puak. Okey. Mereka ni sering bersengketa dan berperang. Mereka ni saling berperang-perang. Okey. Jadi negara Madinah ni, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke negara Madinah ni, negara Madinah adalah satu negara yang asyik berperang dia, huru-hara. Kabilah ni nak berkuasa, kabilah ni nak berkuasa, asyik berperang. Okey. Kaum Yahudi pula, mereka ni mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Mereka tak tahu Nabi yang terakhir lah Nabi Muhammad dari kaum Arab, orang Arab. Yang mereka nak Nabi Muhammad ni akan lahir daripada kaum Yahudi, kaum mereka. Okey. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Maka mereka ni menunggu-nunggu. Nabi manalah yang akan sampai duduknya jadi pemerintah di Madinah ni. Okey. Mereka ni tertunggu-tunggu. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji. Okey. Jadi walaupun mereka ni bersemula Islam, amalan haji ni telah turun-temurun daripada agama-agama dahulu. Mereka tetap mengamalkan amalan haji ni. Okey. Jadi seramai 6 orang lelaki daripada Yathrib pergi ke Mekah menunaikan haji. Maka di situlah mereka terjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah kepada mereka, menceritakan kepada mereka tentang agama Islam. Maka mereka pun tertarik dengan Islam tu, maka mereka pun memeluk agama Islam. Okey. Jadi 6 orang Yathrib tadi pergi buat haji. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, maka mereka memeluk Islam. Okey. Lalu mereka pun berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad SAW pada musim haji pada tahun berikutnya. Mereka berjanji pada Nabi Muhammad SAW mereka akan balik ke Madinah, balik ke Yathrib. Kemudian mereka nak menyebarkan agama Islam ni kepada penduduk-penduduk Yathrib. Kemudian mereka nak datang lagi berjumpa Nabi Muhammad SAW pada tahun berikutnya, pada musim haji tahun berikutnya. 7 orang pula. Mereka bawa 7 orang pula untuk bertemu Rasulullah, untuk mendengar tentang agama Islam. Orang yang baru memeluk Islam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan kedatangan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintah mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Pertama, tidak syirik kepada Allah. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Keenam, setia kepada Rasulullah SAW. Seterusnya, mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW mengutuskan seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar tentang agama Islam kepada mereka. Okay, bila nak balik Yathrib, Nabi Muhammad panggil Mus'ab bin Umair, ikutlah mereka ke Yathrib. Mus'ab, awak ajarlah mereka tentang agama Islam yang lebih dalam lagi. Okey. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Okey. Pada tahun depannya pula, pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib. Mula-mula 6, lepas tu 7, lepas tu 70 pula orang datang daripada Yathrib, datang bertemu Nabi Muhammad SAW di Mekah. Okey. Dan mereka pula membuat perjanjian yang seterusnya pula. Okey. Mereka berjanji kepada Nabi Muhammad, mereka nak apa? Mereka nak mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Mereka berjanji nak membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Mereka berjanji menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran.
mereka berjanji nak tabah menghadapi celaan orang kafir. Mereka berjanji nak melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga mereka sendiri. Ini adalah perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, maka perjanjian Aqabah ni lah merupakan salah satu sebab kenapa berlakunya peristiwa hijrah ni. Okey. Nabi Muhammad dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu sedikit sebanyak peristiwa sebelum berlakunya hijrah tu. Okey. Jadi antara faktor yang Nabi Muhammad nak berhijrah ni, pertamanya Allah menyuruh Nabi Muhammad berhijrah. Okey. Kemudian penduduk-penduduk Yathrib sendiri yang sangat sayangkan Nabi Muhammad SAW, mereka menawarkan pertolongan. Mereka nak Nabi Muhammad datang menjadi pemimpin mereka di Yathrib, menjadi ketua mereka di Yathrib. Itu antara faktor Nabi Muhammad berhijrah. Okey. Antara faktor-faktor lain, ketika ni di Mekah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat ditentang dengan begitu hebat sekali oleh penduduk kafir Quraisy. Ada yang diseksa dengan teruk, ada yang mati dibunuh. Okey. Jadi ini juga menyebabkan Nabi Muhammad ingin berhijrah ke Madinah. Okey. Jadi seterusnya mari kita mendengar kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berhijrah secara berperingkat, iaitu Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya berhijrah terlebih dahulu. Okey. Semua sahabat dah berhijrah ramai-ramai, maka tinggallah Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar yang nak berhijrah. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar ingin berhijrah pada malam hari. Tetapi perancangan ini telah diketahui oleh kafir Quraisy. Lalu mereka mengepung rumah Nabi Muhammad SAW pada malam itu. Okey, jadi apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Talib untuk tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Okey. Jadi Nabi Muhammad bagi burdahnya, kainnya macam serban tu, menutupi Sayyidina Ali, bagi mengkaburi mata pihak musuh, mengelirukan musuh yang hendak membunuhnya. Okey. Jadi apabila musuh menerjah masuk, ingatkan Nabi Muhammad, buka-buka tengok, itu adalah Sayyidina Ali. Okey. Jadi apabila Nabi Muhammad ingin keluar, mereka mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun membaca surah Yasin ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey, maksudnya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Okey, dengan bantuan Allah SWT, musuh-musuh Nabi Muhammad ini semua tertidur. Okey, jadi Nabi Muhammad pun dapatlah keluar berhijrah. Sebelum berhijrah, Nabi Muhammad pergi singgah dulu ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Okey. Lalu mereka berbincang dengan mereka berbincang dengan lebih mendalam lagi. Mereka menyusun strategi dengan lebih baik lagi. Ini semua adalah pengajaran untuk kita, supaya bila kita menghadapi cabaran, kita kenalah menyusun strategi yang baik, yang betul-betul boleh membantu dalam kejayaan cabaran kita. Okey. Lalu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk mengupah seorang kafir Quraisy yang bernama Abdullah bin Uraiqi, iaitu seorang yang pakar dalam selok-belok jalan. Mereka nak Abdullah bin Uraiqi menunjuk pada mereka jalan yang lain, jalan yang orang lain tak tahu untuk sampai ke Yathrib. Okey, contohnya kalau jalan biasa kita pergi dari sini pergi ke Johor Bahru, kita gunakan jalan biasalah, daripada sini pergi ke Saujana, ke Ulu Tiram kan, sampai ke Tebrau, sampai ke Johor Bahru. Tapi menggunakan jalan yang lain, mungkin dari sini pergi ke Desaru, pergi ke Pasir Gudang, okey, menggunakan jalan yang lain. Okey.
Jadi apabila menggunakan jalan yang lain, jalan yang orang lain tak tahu, maka ini lebih selamat daripada gunakan jalan yang biasa. Apabila guna jalan yang biasa, lebih senang pihak musuh untuk mengejar mereka. Okey. Lalu Sayyidina Abu Bakar juga minta anaknya bernama Asma binti Abu Bakar untuk menghantar makanan kepada mereka apabila mereka tiba di Gua Thur. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meminta Amir bin Fuhairah untuk mengembala kambing beberapa kilometer daripada kawasan Gua Thur tu. Ini bagi membantu apa? Membantu kambing-kambing tu menjejak, memadam tapak kaki yang dilalui oleh mereka. Okey, tapak kaki Asma binti Abu Bakar. Apabila Asma ingin menghantar makanan, nanti ada kesan tapak kaki, takut orang jahat, orang kafir Quraisy dapat mengikut tapak kaki itu, maka minta Amir bin Fuhairah untuk memadamkan tapak kaki itu menggunakan kambing-kambing dia. Nanti apabila kafir Quraisy datang sini cari jejak kaki, tak nampak, cuma nampak jejak kaki kambing saja. Okey. Jadi pada malam itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar bergerak menuju, pertama sekali perhentian mereka adalah di Gua Thur. Gua Thur ni yang gua yang tak besar, gua yang tak berapa besar. Okey. Mereka tidur di Gua Thur, mereka duduk di Gua Thur selama 3 hari dan 3 malam. Okey. Jadi di sinilah peristiwa di mana ada kafir Quraisy yang hampir menemui Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Okey. Tetapi dengan kuasa Allah dengan kuasa Allah, seekor labah-labah membuat sarangnya di pintu Gua Thur tu. Okey. Jadi apabila kafir Quraisy ni dah nak masuk, mereka terfikir takkanlah ada orang masuk dalam gua ni sedangkan sarang labah-labah pun tak terusik, macam tu. Jadi mereka pun tak jadi nak masuk. Jadi waktu tu Sayyidina Abu Bakar sangat takut, takut apabila takut kalau dijumpai oleh kafir Quraisy tu. Okey. Tapi Nabi Muhammad dengan tenang sentiasa mengingatkan Sayyidina Abu Bakar bahawa Allah bersama mereka. Jangan takut, Allah bersama kita. Allah melindungi kita. Ini juga beri pengajaran kepada kita bahawa apabila kita berada dalam kesusahan, kita berada dalam ketakutan, kita kena yakin dan ingatlah, percayalah bahawa Allah sentiasa bersama kita. Allah bersama orang yang adil. Allah boleh melindungi kita daripada segala bencana dan orang yang zalim. Okey. Antara ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, ya Allah, la tahzan wala la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Okey. Pada selepas 3 hari mereka pun meneruskan perjalanan. Pada suatu masa ada seorang kafir Quraisy yang terjumpa dengan Nabi Muhammad. Nama dia ialah Suraqah bin Malik. Dia berjaya menjumpai Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Okey. Lalu Sayyidina Abu Bakar takut. Sayyidina Abu Bakar jalan asyik tertoleh-toleh belakang je, tengok nampak ada orang. Tengok belakang nampak ada orang. Tengok belakang nampak ada orang. Okey, tapi Nabi Muhammad tidak pandai belakang pun. Nabi Muhammad tetap dengan keyakinan daripada Allah SWT. Dia berkata, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Nabi Muhammad tenang, percaya kepada Allah SWT akan melindungi. Okey. Jadi keajaiban berlaku di sini apabila Suraqah bin Malik terjatuh daripada kudanya. Kudanya yang hebat, yang kuat, yang gagah selama ni terjatuh. Maka dia tepuk kuda dia, dia kejut kuda dia, suruh bangun balik. Maka apabila bangun, dia sambung balik kejar Nabi Muhammad SAW. Kali kedua jatuh lagi, maka dia sudah pelik. Maka dia rasa macam ini adalah satu keajaiban. Ini adalah satu kuasa yang sangat besar yang membantu Nabi Muhammad SAW. Tak pernah lagi kuda dia tiba-tiba terjatuh macam ni. Itulah. Maka dia pun dah nak sampai pada Rasulullah, dia jatuh tu. Maka dia pun sempat manggil Rasulullah, dia tanya pada Rasulullah. Okey.
Inikah kuasa? Maka Suraqah bin Malik pun bertanya kepada Muhammad SAW. Dia tanya, inikah kuasa Tuhanmu? Menyebabkan kudaku tidak bermaya, jatuh untuk mengejarmu, membunuhmu. Lalu Nabi Muhammad pun berkata, ya, inilah kuda. Inilah kuasa Allah SWT yang membantu aku. Lepas tu kemudian Suraqah bin Malik berasa takjub, lalu dia pun memeluk agama Islam. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Setelah beberapa hari, Nabi Muhammad tiba di Quba. Quba, satu tempat bernama Quba. Jadi Nabi Muhammad berada di situ selama 14 hari, 14 malam. Di situ Nabi Muhammad mendirikan masjid yang pertama, masjid yang bernama Masjid Quba. Seterusnya Nabi Muhammad meneruskan perjalanan sehinggalah ke Yathrib, sehinggalah ke Madinah. Penduduk-penduduk Madinah bersorak-sorak menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di sinilah lagu dinyanyikan, lagu Tala'al Badru Alaina. Di sinilah sejarah bermulanya lagu yang kita nyanyikan sehingga hari ini. Setibanya Nabi Muhammad di Yathrib, di Madinah, maka berjayalah penghijrahan Nabi Muhammad itu. Maka peristiwa berhijrah ni sudah tamat. Maka bermulalah kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat, mula kehidupan baru di negara baru. Jadi terdapat banyak peristiwa, terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini. Antara pengajarannya ialah kita mestilah melakukan satu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Itulah berusaha sungguh-sungguh, jangan putus asa. Kita kenalah yakin dengan pertolongan Allah SWT. Seterusnya, kita hendaklah membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Kita hendaklah tenang dan tabah menghadapi cabaran. Kita hendaklah menjadi sahabat yang menghormati dan saling membantu. Seterusnya, kita hendaklah sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah SWT. Seterusnya, kita hendaklah berusaha memperbaiki diri untuk keadaan yang lebih baik. Jadi semoga kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.